اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita. Percaya terjemahan daripada iman. Wajib beriman kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni daripada qada, ketentuan ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu, dan qadar Allah. Qadar yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang, melakukan ketaatan seseorang telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal. Saat seseorang yang beriman, saat sekarang kita percaya akan Allah, percaya akan rukun-rukun iman yang 6 perkara. Percaya kita ni adalah qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan ketaatan telah diqadakan pada azal. Gerak-geri kita, hati kita memilih untuk melakukan ketaatan. Kemudian kita pun melakukan ketaatan. Belajar ke, sembahyang ke, membaca Al-Quran ke, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jelas dalam Al-Quran menyandarkan kepada kita, kepada hamba, alladzina amanu wa amilus salihat, mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh. Jadi Allah Ta'ala menyandarkan keimanan kepada mereka. Allah Ta'ala menyandarkan beramal soleh kepada mereka. Maka ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Hamba yang memilih untuk beriman dan beramal soleh, hambalah yang usaha, yang yang buat, yang beriman, yang beramal soleh, hamba wajib berpegang seumpama itu. Al-Quran pun menyebut mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh. Tapi hakikinya hati seseorang beriman ialah perbuatan Allah. Seseorang melakukan amal yang soleh zahir dan batin,
ianya adalah tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati seseorang ikhlas, perbuatan Allah. Hati seseorang tawakul, perbuatan Allah. Hati seseorang redha, sabar, ia semua adalah qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Beriman, beramal soleh telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal. Saat seseorang beriman adalah perbuatan Allah. Allah yang buat, bukan hati seseorang yang buat, bukan itu makhluk bekas sama sekali. Saat seseorang melakukan amal-amal soleh, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Dan untung jahat yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu kufur dan maksiat. Seseorang tu kufur akan Allah, telah diqadakkan pada azal. Hati seseorang kufur dengan Allah, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang melakukan kemaksiatan, telah diqadakkan pada azal. Saat seseorang melakukan kemaksiatan zahir, seseorang melakukan kemaksiatan zahir, berjudi, minum arak, berzina, ianya adalah perbuatan Allah. Saat hati seseorang maksiat, riya, ujub, takabur hati seseorang, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdetik di hati pun qada dan qadar Allah. Berkelip mata memandang pun qada dan qadar Allah. Terdetik di hati pun qada dan qadar. Beriman hati seseorang, qada dan qadar. Ikhlas hati seseorang, qada dan qadar. Berkelip mata pun qada dan qadar. Gerak diam seseorang untuk melakukan kebaikan, gerak diam seseorang untuk melakukan kemaksiatan, ianya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berulang kali perhalusi. Cukup dah sekalian perkara baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah. Cukup dah sekian perkara baik dan jahat datang daripada qada dan qadar. Baik iman dan taat, qada dan qadar. Jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar. Cukup dah. Tapi kena perici juga. Qada qadar duduk di mulut. Faham ke dak qada qadar tu? Kena perici lah. Qada hak azali, hak qadar hak sedang berlaku sekarang ni. Sedang berlaku sekarang. Hati beriman ke tidak? Beriman. Itulah qadar perbuatan Allah. Hati ikhlas ke tak? Hati ikhlas. Itulah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati syukur ke tak? Hati syukur. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak pegangan kita. Tapi disandarkan keikhlasan kepada seseorang yang ikhlas, seseorang yang taubah, seseorang yang syukur, seseorang yang tawakul. Itu hanya pada zahir sahaja. Tapi hati seseorang taat seumpama tu, ianya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kejahatan, kemaksiatan. Hati seseorang riya, ujub, takabur. Jadi hati riya, ujub, takabur itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah sekalian. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kita bicara minggu lepasnya adalah berkaitan dengan adab percakapan. Yang mana perkara jahat dari segi adab percakapan, diharamkan kita menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab percakapan.
Pegangan tetaplah rukun iman yang keenam. Itu adalah pegangan. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan, kejahatan diri kita sendiri. Jadi zahir percakapan, batin pegangan jadi dok sama. Kerana syarak atur seumpama tu, kita letak seumpama tu lah. Dia nak panggil sidik ni istiwa az-zahir wal batin. Luar dalam sama bawa panggil sidik, benar. Tapi dalam persoalan perkara jahat ni memang syarak atur hati pegangan baik jahat, qada dan qadar. Adapun percakapan yang baik disandarkan kepada Allah, yang jahat tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata perkara yang jahat, perkara yang hak tidak elok, perkara yang tidak elok, walaupun perkara tu tak ada dosa. Dah kita ni memang jenis gitu dah perangai kita ni, cara kita gitu dah. Maknanya tabiat kita gitu dah. Buat apa-apa kok tak cermat, kelang kabut, semua panggil apa ni? Orang panggil hak jenis itulah memang gitu. Perangai daripada budak lagi gitu. Makna perangai orang panggil apa? Kelang kabut ke, caduh ke? Caduh tu ke apa? Caduh tu tak cermat tau. Tu caduh ke apa? Haji? Benda jadi caduh. Kau sebut macam mana? Caduh tau. Caduh ni tak cermat. Barang-barang mudah punah. Tak gitu? Pak caduh. Barang-barang letak ngata. Bukan gitu? Caduh ni sayang ke barang. Bukan gitu? Caduh. Apa? Kita cakap tu kita faham. Tapi nak suruh datang kamat ni tak erti lah kitanya. Tapi kata caduh tu dalam situasi mana kita faham lah. Jadi caduh memang gitu dia punya tabiat dia. Apa? Style. Pasang dia gitu. Gitulah daripada selama-lamanya. Caduh. Dah caduh ni molek ke tak? Tak molek lah. Tapi bukan kata berdosa. Tapi walaupun tak berdosa, bukan kejahatan pun, kekurangan, kelemahan, bukan kesalahan, bukan dosa. Hanya kekurangan dan kelemahan sekalipun diharamkan kita sandar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Memanglah kelemahan dia, kekurangan dia tu memang qada qadar. Kata tabi'ah tu bukan berlaku secara sendiri-sendiri, bukan. Kita kata tabi'ah dia gitu, semula jadi. Semula jadi ni bukan makna perkara tu berlaku yang bukan datang daripada qada qadar. Kita sebut tabi'ah semula jadi ni memang Tuhan buat dia gitu. Contohnya ada ni. Dia kalau bicara pegangan, sebut tabi'ah ni perkara berlaku sendiri-sendiri yang bukan datang daripada qada dan qadar Allah. Tabi'ah ni kita akan bicara nanti. Pisau secara tabi'ah memutuskan, api secara tabi'ah menghanguskan, yang langsung tidak berkait dengan qada dan qadar, yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Itu pegangan yang kapi ijma' ulama. Itu pegangan perkara berlaku secara tabi'ah. Saya sebut tabi'ah tadi itu, semula jadi tadi itu, maknanya Tuhan buat dia gitu. Tuhan buat dia gitu. Mana tu kelemahan dia. Kalau kita kata kelemahan semula jadi, bukan semula jadi macam pisau memutuskan semula jadi tanpa datang daripada qada dan qadar, bukan. Itu hanya percakapan. Mana kelemahan, kekurangan semula jadi, bukan satu dosa. Sekalipun kita diharamkan sandar kepada qada dan qadar Allah.
kamu ni caduh sungguhlah, qada qada. Jangan. Jangan seumpama tu. Kamu ni terbolah. Terbolah satu juga. Apa terbolah? Terbolah ni kelang kabut. Apa? Terbolah kamu ni. Makna kamu ni. Tu banyak perkataan tu. Tapi rasa-rasa semua perkataan tu hok dak comel belaka tu. Tapi makna ni pelupa tau. Ke macam mana? Makna ni selalu tinggal barang. Kan kita? Teranung dak ni? Kau WKL belaka ni. WKL nikah dengan teranung berapa kali. Orang KL nikah dengan teranung. Tak tahu ke macam sebut tadi lah, kita tahu perkataan tu, tapi nak suruh datang ke mana dah reti lah kitanya. Mana kita kata kat benda tu kelemahan lah. Terbolah ke makna ke, jangan salah pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemalasan, malah contohnya. Tapi malah dia tidak ada tanggungjawab. Dia tidak ada anak bini. Dia tidak ada tanggungjawab. Jadi malah seorang gitu je lah. Apa panggil apa ni? Tak ada perkembangan. Tak ada perubahan. Malah dianya. Jangan sandar kepada qada dan qadar Allah. Walaupun kemalasan dia itu, malah dia tak berdosa sekalipun. Orang nasihat, orang marah, kamu ni tak berubah-berubah. Malah begitu. Tak ada peningkatan, tak ada perkembangan. Malah saya ni qada dan qadar haram. Walaupun malah dia tu yang tak dosa sekalipun. Walaupun malah dia tak dosa sekalipun. Sebab apa? Sebab malah ni benda yang kurang. Benda yang tak baik walaupun tak berdosa. Jangan sandar kepada qada dan qadar. Sama telah pula perkara yang berdosa. Tu sama telah lah. Pandai ni. Perkara berdosa sama telah lah. Haram, dosa besar, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya boleh sebut dalam, dipanggil fi maqamit ta'lim. Fi maqamit ta'lim, pada tempat belajar sahaja. Boleh sandar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqam ta'lim, tempat mengajar ni bukan semestinya mengajar berkitab dalam masjid surau, bukan. Kita nak mengajar anak bini kita. Gitulah. Kita kena ajar gitulah. Pandai ni. Kita mengajarlah panggil. Kita ajar anak isteri kita dengan rukun iman yang keenam, perkara jahat datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu apa panggil mengajar. Setakat untuk mengajar saja. Makna ketika mengajar bab pegangan, kalau kata majlis ilmu pun tidak semestinya kita boleh menyandar perkara jahat kepada qada qadar, melainkan kita bicara tajuk ni boleh. Tapi kalau kita bukan bicara tajuk berkaitan dengan perkara ni, berkaitan dengan hukum kenal ni, kita hanya bicara hukum hakam lain contohnya, bukan cerita bab perkara baik jahat qada qadar. Tiba-tiba kita tersilap. Contohnya lah. Kita tersilap. Orang pun tegur. Kesilapan saya tu datang dari qada dan qadar. Hukumnya haram. Kan kata majlis ilmu. Majlis ilmu apa? Cerita bab rukun iman yang keenam ke? Cerita bicara lain. Tak boleh nak sandar lah. Kalau kita tersalah, saya yang tersalah, saya yang terlupa, saya yang tidak cermat. Kena letak begitu. Mana pada maqam mengajar ni bukan mengajar tu, mengajar hak berkaitan dengan rukun iman yang keenam, maka sandarlah. Sebab nak memperjelaskan bahawa
segala perkara baik dan jahat adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu kok percakapan kitanya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Tapi kalau kita duk bicara bab pegangan contohnya, kita cuba selidik, cuba tanya yang kamu faham macam mana hak berkaitan dengan rukun nikmat kenal. Tu macam tu. Ketika mengajarlah tu. Maka yang menjawab, jawablah. Oh, rukun iman yang keenam, baik, jahat, qada qadar lah. Mana? Dibenarkan pada syarak. Sebab apa? Sebab duduk dalam bincang ilmu berkaitan dengan tajuk dia, hak rukun iman yang keenam. Jangan mudah-mudah menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah, walaupun bukan kata perkara jahat, sebut tadilah kekurangan kelemahan pun jangan sandar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan benda yang keji, benda yang rupa huduh, tak ada salah apa pun makhluk Allah Ta'ala belaka. Tak panggil kelemahan kekurangan makhluk Allah Ta'ala belaka. Tapi rupanya keji, rupanya huduh. Contoh gak babi. Babi berdosa ke? Babi berdosa. Haram makan. Bukan babi berdosa, orang yang makan dia berdosa. Ke babi berdosa juga apabila dimakan oleh orang? yang berdosanya orang yang makan babi itu. Babi tak ada salah, itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ni cerita majlis ilmu. Tapi kalau orang tanya kita, babi ni siapa buat? Kita jawab secara umum, sekalian binatang yang ada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu adab orang panggil. Orang tanya kita khusus. Tuju kepada babi itu Allah buat juga ke? Contohlah. Kita kena jawab secara beradab, sekalian binatang yang ada kesemuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu adab. Babi ke, anjing ke, hak duduk. Sehingga kan kabu tu, orang panggil kabu tahi. Kenal kabu tahi? Kabu hak dia selalu ada atas tahi tu nah. Kabu tahi itu siapa buat? Memanglah Allah Ta'ala belaka, makhluk Allah Ta'ala belaka ada tu kan. Kena beradab. Tak ada ni. Jangan kita menyandarkan perkara yang keji kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak jelasnya hak surah An-Nisa ayat yang ke-78 79 tu. Ingatlah surah An-Nisa ayat yang ke-78 ayat ke-79. Hak ayat 78 tu pegangan. Kullum min indillah. Kata olehmu ya Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah. Tu ayat yang ke-78, 79-nya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada ya Muhammad datang daripada Allah, dan apa-apa keburukan yang berlaku pada ya Muhammad datang daripada diri engkau sendiri. Ni. Ini adab percakapan. Tu jelas. Tapi dua ayat tu kita kalau baca Quran tidak pandai ayat ni macam berlawanan lah. Ayat yang 78 sekalian daripada Allah. Ayat yang ke-79 pula
Kebaikan yang berlaku kepada engkau ya Muhammad datang daripada Allah. Keburukan yang menimpa engkau ya Muhammad datang diri engkau sendiri. Jadi berlawanan. Ada ayat Quran mustahil berlawanan. Maka perlu kepada huraian untuk letak macam mana ayat ada. Hak ayat 78 tu pegangan rukun iman yang ke-6. Ayat yang 79 tu itu ada percakapan. Mana kita nak direct pada Al-Quran, kita tak capai. Kita tak capai nak daripada ayat Al-Quran. Maka kita balik kepada macam mana ulama menyusun ayat-ayat Al-Quran yang sepertinya seperti apa? Seperti macam berlawanan tu. Antara An-Nisa 78 dengan An-Nisa 79. 78 tu pegangan, 79 tu adalah adab percakapan. Dia di antara, tapi ini bukan kata Jabariyah. Di antara ciri Jabariyah suka menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar. Ciri dia. Tapi Jabariyah bukan cerita bab percakapan, cerita bab akidah. Mana orang yang menyandarkan kejahatan kepada qada dan qadar, ianya berakidah dengan akidah Jabariyahnya tidak. Jangan salah faham pula. Faham tak ni? Tapi di antara perangai orang Jabariyah ni mudah menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah. Ini hak telajuk ni. Dia mengaji kitab-kitab hakikah, tak kemah bab pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam bab ikhtiar usaha. Ni kadang-kadang terundur pada Jabariyah ni. Bukan salah kitab tasawuf hakikah, salah guru yang mengajar, dan juga salah yang belajar tu. Pegangan tak kemah, dia mengajar tinggi-tinggi, dia belajar tinggi-tinggi. Orang mengajar pula dia letak ilmu hakikat tinggi-tinggi tak kena tepat. Tepat tu ilmu pegangan pun tak ada laginya. Pergi baca ilmu tasawuf hakikah. Ni tidak mursyid awal-awal lagi dah. Apa ngapa ni? Fil awal-awal lagi dah. Tak luluh awal-awal lagi dah. Dia letak tu tak kena tepat. Tu boleh kenal lalu dah. Ni orang-orang khoyar ni dia perasan dia tinggi gitu. Maka tak mahajalah ilmu syariah ni, ilmu rendah-rendah. Ilmu sebab 20, ilmu biasa-biasa. Ilmu bab semayang, ilmu biasa-biasa. Dia tambahlah sebab dia khoyar, dia tinggi, dia panjang tinggi-tinggi. Hak depan ramai-ramai tu pula ramai pula hak khoyarnya. Jadi pasal gitulah. Ada ni. Bila orang ceritalah cerita macam mana kita ni anak-anak muda kita ni macam-macam lah perkara-perkara tak baik mereka lakukan. Bunyilah seorang qada-qadar dia bunyi. Kata cerita ni lah kan bincang macam mana nak cari jalan ni. Sebab anak-anak muda kampung tu anak kita semualah gitulah. Maknanya kita kena ambil tahu lah qada-qadar. Ngelimpal orang-orang tu bincang macam mana nak cari jalan, dia duk qada-qadar. Tuhan tu pasal Jabariyah tu. Tu orang ciri Jabariyah. Tapi taklah kata orang yang menyandar kejahatan pada qada-qadar tu semesti Jabariyah. Cuma ciri dia pada ni menyandarkan perkara yang jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hok menyandarkan perkara jahat pada qada dan qadar? Azazil dia menyandarkan kesesatan itu kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Azazilnya, qala rabbi bima aghwaytani. Qala rabbi bima aghwaytani. Kata Azazil, ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat. Itu Azazil. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Azazil mengatakan aku akan memperhiasi akan mereka yang ada di muka bumi, anak Adam. Memperhiasi ni macam mana? Perkara yang baik
dihiaskan, nampak macam perkara tu tak baik. Perkara yang tak baik, perkara yang tak baiknya diperhiaskan, molek. Gitulah. Betullah kita ni satu-satu perkara pandangan kita berbeza. Perkara tu ada orang berpandangan ianya baik. Ada orang yang berpandangan ianya tak baik. Satu perkara tu perkara yang tak baik. Ada orang yang berpandangan ianya tak baik, tapi ada orang yang berpandangan ianya baik. Faham tak ni? Tak sama. Sebab apa? Sebab diperhiasi oleh syaitan. Perkara baik dinampak tak baik. Perkara tak baik, baik pula dah. Faham tak ni? Perkara baik nak atur kuliah-kuliah, dia rasa tak kenal. Dia rasa tak serabut dengan orang mengajar ni. Tu perkara baik. Perkara yang tak baiknya mengekali jahil fardu ain, malaikat akan catat dosa besar setiap saat. Aku tak belajar pun, aku ada akidah, dia mengaku seorang. Aku semayang pandai dah, dia mengaku seorang. Ni. Maknanya dia duduk dalam dosa besar setiap saat, tapi dia rasa dia baik. Ni syaitan akan memperhiasi. Dan syaitan mengatakan bahawa dia akan menyesatkan kesemua yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan akan menyesatkan. Melainkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba engkau ya Allah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesucian yang pertama yang disucikan oleh Allah, Allah sucikan dari pegangan-pegangan terpesong. Kesucian kemuncak agamanya, Allah sucikan hati-hati daripada sifat-sifat kecelaan. Tinggi laginya, Allah sucikan hati daripada aghyar selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu naik maqam awliya. Orang yang Allah Ta'ala sucikan sahaja, yang syaitan tidak dapat memperhiasi dan syaitan tidak dapat menyesatkan. Tapi di awal ayatnya Azazil mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat. Ni Azazil lah hak menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Azazil mengetahui kesesatannya adalah qada dan qadar Allah. Hak anak Adam ni pula tidak mengetahui pun, tidak berpegang pun di akidah perkara jahat tu qada qadar. Ketawalah Azazilnya, gembiralah Azazilnya. Azazil ni anak Adam sujud 2 kali menangis. Pada ni menangislah. Sebab apa? Sebab dianya hanya sekali sahaja diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sujud. Sujud tu pun khilaf ulama. Sujud sebagaimana sujud semayang kita ke, sujud dengan makna tunduk hormat ke, khilaf ulama dah tu. Sujud kepada lembaga tanah Nabi Adam alaihissalam yang belum lagi ditiupkan roh, sekali sahaja diengkar. Tiba-tiba anak-anak Adam ni, anak cucu Nabi Adam alaihissalam, sujud sampai kedua kali. Rokok sekali je, sujud 2 kali. Kalau kita kata kok nak nyindir tu, sekali pun kamu engkar, tak, kita 2 kali beri 2 kali. Gitulah. Rukun lain sekali, rukun sujud 2 kali. Lagipun rukun sujud 2 kali ni rukun yang paling tazallul, yang paling menghina diri, yang sama sekali tidak dibenarkan sujud kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa pada kekufuran. Rukun yang paling tazallul, sujud, letak muka di tempat pijak, menungging tinggi punggung daripada kepala. Punggung, kepala anggota yang paling mulia, dak tinggi punggung daripada kepala. Ini rukun yang paling menghina diri. Lepas bengok kekal sifat sombong. Tak sujud mu sombong kau. Kena sujud lenggak ke langit lah dah mu sombong. Jadi sujud 2 kali menangis Azazil.
Tapi kalau sujud 2 kali, akidahnya akidah salah, perkara jahat, bukan qada, nak menangis macam mana? Azazil ketawa tepuk tangan lah. Begitu juga sujud 2 kali. Macam nak nganying Azazil lah. Tapi dalam hati bawa sifat Azazil, takabur. Azazil nak menangis ke? Tepuk tangan lah jawapan dia. Ada ni. Ini kata orang beramal tanpa ilmu dan kita sejuta lebih menjadi bahan gelak tahu syaitan. Dan diumpamakan dengan bola, ikut syaitan nak sepak ke mana? Jadi bahan gelak tahu syaitan je. Ya, sujud 2 kali, akidah salah. Sujud 2 kali. Azazil sombong, sekali pun tak mau sujud. Anak Adam sujud 2 kali, tapi dalam hati bawa sifat Azazil, sifat sombong takabur. Nah, tu ada benda tu. Itu mainan syaitan belaka tu. Tapi nak ceritanya, Azazil menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyaklah dalam ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan sebagai adab. Bab pegangan tetaplah bab adab. Contoh hak adab Nabi Khidir alaihi salam tu. Ni hak kita duk baca malam Jumaat. Hak kita baca malam Jumaat tu kan hak kisah-kisah kisah Nabi Khidir alaihi salam merosakkan perahu Nabi Khidir alaihi salam, bunuh seorang budak. Nabi Khidir alaihi salam menegakkan satu dinding yang runtuh. Kita maklum tu cerita tu. Selepas daripada tu Nabi Khidir pun cerita apa dia hikmah. Ini kita boleh tengok dalam ayat Al-Quran. Dan kita ayat-ayat tu memang kita ingat. Hak berkaitan dengan perahu tu. Nabi Khidir mengatakan fa'aradtu an a'ibaha. Ingat dah ayat tu. Fa'aradtu an a'ibaha. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbad. Yang kita nak ambilnya fa'aradtu an a'ibaha. Kemudian hak berkaitan dengan Nabi Khidir mendirikan dinding yang runtuh tu. Nabi Khidir mengatakan bahawa fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ingat dah tu. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Fa'aradtu an a'ibaha. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Ingat ayat tu dah? Apa makna dia? Fa'aradtu an a'ibaha. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Ini ayat mudah. Ayat Quran yang kita duk baca. Yelah, kita dah ingat surah Kahfi tu kita baca di Quran. Tapi ayat sepatah-sepatah tu nah. Fa'aradtu an a'ibaha. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Fa'aradtu an a'ibaha. Maka menghendaki oleh aku, kata Nabi Khidir AS, an a'ibaha, bahawa merosok akan aku, akan merosok oleh aku akan safinah, akan perahu tu. Aku menghendaki bahawa aku merosokkan perahu, kerana di belakang mereka itu ada raja yang akan mengambil tiap-tiap perahu yang elok, dia dipakai rapah dia. Perahu yang tak cacat, raja yang zalim tu akan rapah. Maka bila perahu hak Nabi Khidir naik dengan Nabi Musa AS naik tu ada kecacatan, kita ambil Tapi Nabi Khidir mengatakan, maka menghendaki oleh aku bahawa aku mencacatkan akan safinah, akan perahu. Aku kehendak aku, kata Nabi Khidir. Sebaliknya
hak Nabi Khidir tegakkan dinding yang runtuh, fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa bahawa mereka cukup umur, mereka sampai umur dewasa, maka mereka akan mengeluarkan ini hak harta yang tersimpan di sebalik dinding yang runtuh tu. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa bahawa sampai umur dewasa, umur balik oleh dua orang anak yatim. Betul tak ayat tu? Bahawa maka menghendaki oleh aku bahawa aku nak merosakkan bahtera. Bahawa menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa, menghendaki akan bahawa sampai umur dewasa dua orang anak yatim, ya ibu bapa mereka di kalangan orang yang soleh ni. Beza tak? Merosakkan bahtera, Nabi Khidir mengatakan kehendak aku. Menegakkan dinding yang runtuh, kehendak Tuhan engkau ya Musa. Sama? Tak samalah. Satunya fa'aradtu, maka telah menghendaki oleh aku. Fa'arada rabbuka, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Nampak tak? Ambil molek ayat tu. Ayat yang kita boleh kita ingat. Merosakkan bahtera, aku kehendak. Menegakkan dinding yang runtuh, Tuhan kehendak. Sebab apa? Sebab merosakkan bahtera ni rupanya rupa yang tak baik. Akulah kehendak. Tapi hakikinya samalah Tuhan kehendak belaka. Tapi dinding yang runtuh tiba-tiba diangkat, tak ada diupah, tak ada apa ni, khidmat. Khidmat apa gitu? Tak, khidmat. Khidmat ni benda baik kan? Benda baik lah. Tuhan engkau kehendak. Siapa Tuhan kehendak? Kan itu rupa benda baik itu. Khidmat. Angkat dinding yang runtuh. Maka Nabi Khidir pun kata, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Tengok. Adapun merosakkan bahtera, itu perkara rupanya tak elok. Sebab tu Nabi Musa AS persoal. Maka hak benda yang rupa tak elok ni, fa'aradtu an aibaha, maka telah menghendaki oleh aku, kata Nabi Khidir, akan bahawa aku nak mencacatkan bahtera. Faham? Fa'aradtu an aibaha, ayat yang ke-79, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, ayat yang ke-82 suratul Kahfi. Itu boleh tengok tu. Dah esok dah, malam ni dah. Ingatlah tu. Hak pegangan macam mana, hak adab percakapan macam mana. Adab percakapan, hak elok kehendak Allah. Hak tak elok kehendak diri kita sendiri. Pegangan tetap dah Tuhan belaka, baik buruk pun. Ini contoh adab percakapan. Yang baik disandarkan kepada Allah, yang tak baik tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bicara lagi lah berkaitan dengan perkara jahat, qada dan qadar Allah, nisbah adab percakapan. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17. Muka surat 17. Baris yang ke-9 daripada bawah. Baris yang ke-9 daripada bawah. Surat 17. Baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala,
wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Dan jika tiada kuasa rokok dan sujud, maka mengisyarat ia seseorang bagi keduanya. Dan jika tiada kuasa nak perbuat rokok dan sujud, maka mengisyarat ia seseorang bagi keduanya, yakni bagi rokok dan sujud, dengan kepalanya. Dan jika lemah ia seseorang daripada mengisyaratkan bagi rokok dan sujud dengan kepala, maka dengan kelopak matanya, maka mengisyarat ia seseorang bagi rokok dan sujud dengan kelopak matanya. Jadi sekarang dia pergi kepada persoalan rokok dan sujud. Tapi dia bicara berkaitan dengan rokok dan sujud ni ketika membicarakan berkaitan dengan hak tertib yang keempat, sembahyang dalam keadaan melentang atas belakang. Sembahyang dalam keadaan melentang atas belakang yang kita bicara minggu lepas. Berdiri tidak kuasa, maka duduk. Duduk tidak kuasa, maka mengiring. Mengiring tidak kuasa, maka yang keempatnya adalah melentang. Kemudian masa melentang tu pula, rokok sujud tu buat sekadar kuasa. Buat sekadar kuasa ni ialah kira-kira asalnya rokok sujud ni kena bangun duduk. Duduk bukan berdiri lah, berdiri tu lagi jauh. Duduk. Rokok dalam keadaan duduk, sujud dalam keadaan duduk. Kalau semayang melentang ni tak ada harapan dah nak bangun duduk. Kalau semayang mengiring, kemungkinan masih lagi kuasa untuk bangun duduk sementara untuk rokok dan sujud. Ada ni. Jadi bila bicara berkaitan dengan isyarat untuk rokok dan sujud dengan kepala, kemudian jika lemah maka isyarat dengan mata ni, dia hak lebih mudah nampaknya hak tertib yang ketiga tu, susunan yang ketiga ketika semayang mengiring. Dia lemah daripada duduk, maka dia pun semayang mengiring. Tapi dia ada ketika-ketika ni masa mengiring tu, sebab mengiring ni masih lagi ada tenaga. Kalau melentang atas belakang ni lesu dah. Sebab nak letak mengiring ni pun tak boleh mengiring dah, dia akan terbalik. Ada ni? Terbalik. Tak kuasa. Barulah melentang. Mana tu sebut kata melentang ni kok. Nak bicara rokok sujud tu, rokoklah sekadar kuasa, sujudlah sekadar kuasa. Nak kuasa macam mana nak bangun, mengiring pun tak kuasa dah. Mengiring pun tak kuasa dah. Ada ni. Melainkan kalau ada orang ni, jarang berlaku lah, dia memang tak boleh duduk, tapi dia masih lagi ada tenaga. Sepatutnya dia boleh mengiring sebab dia masih lagi ada tenaga. Cuma duduk tu tak boleh, tapi dia tak boleh mengiring. Rusuk kanan dia bermasalah, rusuk kiri dia bermasalah. Kalau kira kepada keadaan dia tu tenaga masih lagi ada sedikit-sedikit, maka sembahyangnya bukan melentang. Tapi nak duduk memang tak boleh. Nak duduk ni kena tenaga lebih banyak. Makna dengan keadaan situasi dia tu, makna maya dia mengiring. Tiba-tiba dia bertenaga untuk mengiring, tapi dia ada masalah rusuk kanan, rusuk kiri.
Maka kok mana pun dia kena melentang, dia tak boleh mengiring. Ada ni. Tapi dia masih lagi bertenaga. Kalau seumpama ni, lepas daripada dia selesai baca Fatihah apa semua, dia boleh tak nak bangun sekejap untuk rokok? Boleh. Dia wajib kena bangun duduk. Bukan bangun duduk pula jadi. Bangun daripada melentang kepada duduk. Ini sekadar kuasa ni jangan memaksa. Sebab orang mengiring ni bukan orang yang tidak ada tenaga langsung. Orang melentang. Tapi orang ni dia ada tenaga. Tapi kenapa dia melentang? Kerana dia bukan tak boleh mengiring. Tapi dia masalah. Ni. Rusuk kaki dia bermasalah. Maknanya dia masih lagi ada tenaga. Jadi dia pun semayang melentang. Untuk rokok, sujud, dia boleh tak nak bangun congok kejap. Bangun duduk sekejap. Bangun, lepas tu duduk. Kita bangun ni berdiri tau. Dah bukan berdiri. Mana bangun daripada melentang kepada duduk boleh ke tak? Boleh. Kalau nak bangun sekejap tu. Maka dia wajib kena bangun. Dah keadaan duduk, dia pun rokok, isyarat dalam duduk, iktidal, kemudian sujud dalam duduk. Sujud macam biasa lah. Sujud macam biasa. Jikalau kuasa ni payah nak jumpa hak boleh buat seumpam ni kalau ada. Sebab tu dia semayang orang uzur ni kita tak boleh nak ni, kita tak boleh nak letak orang-orang ni. Dia kena faham sendiri. Sebab yang merasai kesukaran, kepayahan, kesakitan, dia sendiri yang merasai kesukarannya macam mana, kepayahannya macam mana, kesakitannya macam mana. Bukan kita hanya melihat. Kamu macam mana? Kita rasa ke dia punya kepayahan, kesukaran dia, kesakitan dia tu? Maknanya kita hanya boleh bagi panduan jua. Yang meletakkan diri itu diri sendirilah. Sebab berdiri kepada duduk, kepada mengiring, kepada melentang tidak semestinya seterusnya. Faham tak ni? Bukan kata semayang yang lain. Dalam satu semayang tu boleh bertukar. Faham tak ni? Dia mengiring sebab dia letih untuk duduk. Mengiring, rasa sedap. Dia wajib kena segera bangun kepada duduk. Macam kita bicara duduk, ingat dah dulu. Kita semain duduk. Sebab kita sapa sejik tu, kita jadi lawyer. Kita jadi pening. Jadi macam jadi lemah. Mana ni? Dia macam lemah. Mana jadi macam nak jatuh. Kita pun semain duduk. Lepas kita duduk, kena kipas, kena ekong tu, kita rasa macam lega. Masih lagi dokat pertama tu. Kita wajib berdiri segera. Bukan kata, dokat pertama duduk dah, dokat kedua lah baru bangun. Dokat pertama, kita kembali kuasa, berdiri tu kembali rukun. Kita tak bangun kepada rukun berdiri dokat pertama, sebenarnya kita batal. Berdiri dokat kedua tu rukun lain pula. Ada ni. Bukan semayang yang kemudian ni. Semayang yang satu tu pun. Dan siapa yang boleh mengatur tu? Kita tak, orang luar tak tahu orang luar. Diri sendirilah. Itu saya cerita dahulu, hak main duduk. Yang lemah daripada berdiri permulaan, kuasa dia wajib segera kembali pada berdiri. Orang duduk pun sama, orang mengiring pun sama. Dia lemah daripada duduk, dia pun sebenarnya mengiring. Dalam mengiring itu dia rasa macam bertenaga. Dia wajib kena kembali kepada duduk serta merta. Ini kena ditim molek ni. Macam sebut sebelum ni lah. Keuzuran ni, ilmu berkaitan semayang orang uzur ni, ilmu yang berkaitan dengan realiti. Tidak berlaku pada diri kita berdina di masa akan datang. Tapi terkadang kita jaga orang tua, ayah mak mertua. Kita ada saudara mara, mak saudara, tok ke, toki ke, mak saudara ke, anak beranak kita, tua ke, dia ada banyak penyakit ke. Kan tak ni?
Ini benda yang realiti. Ilmu ni kena tahu. Ilmu ni kena tahu. Ilmu ni berkait dengan rukun sembahyang. Berkait dengan rukun sembahyang. Rukun berdiri, kemudian berpindah pada rukun duduk, kemudian berpindah pada rukun mengiring, kemudian berpindah pada rukun melentang. Mengiring melentang, nak menyempurnakan rukun rokok macam mana? Nak menyempurnakan rukun sujud macam mana? Ni bab rukun belaka ni, bukan bicara bab sunat-sunat ni, bukan. Ini yang panggil mengaji rukun sembahyang. Bukan ngapal rukun 13. Ini dipanggil belajar rukun sembahyang. Kita belajar rukun sembahyang ngapal rukun 13. Allah. Sungguh, ngapal rukun 13 dia? Niat, takbir, sampai ke kosok, ta'arud, ta'yun dalam niat. To pernah belajar. Kita kata kok, kalau kira nak mati esok karang tu. Nak mati esok karang. Esok karang. Mati ni bila-bila masa siapa pun. Tapi dengan umur tu kita kata kok nak mati esok karang. Kosok, ta'arud, ta'yun, tak pernah belajar. Sungguh. Oh, makna kita kata kok dengan ilmu agama kok ABC tak lepas. Sungguh. Tapi boleh dia belajar ilmu dunia belah-belah tahun. Tergamuk dia menggunakan kehidupan dia, tenaga dia, akal fikiran dia, wang ringgit dia, hanya semata-mata kejar ilmu dunia. Ilmu bab rukun sembahyang, kosok, ta'arud, ta'yun pun tak belajar. Tapi sembahyang tak pernah tinggal. Allah kata, itulah kata. Kejahilan ni, orang kita mindah hajj, beramal tu kejahilan, tiada faedah, kata Imam Ghazali. Penat lelah, kata Imam Ghazali. Bukan kecelakaan. Celaka orang yang beramal tanpa ilmu. Dia panggil kita ada ilmu ke? Kita hanya tahu setakat rukun sembahyang ialah niat. Niat lah. Tapi komponen dalam niat, komponen dalam niat tu, kosok, ta'arud, ta'yun, niat imam, niat makmum. Nak kira mana pula hukum hakam dia tu. Dia panggil beramal dalam kejahilan, kecelakaan. Tapi dalam keadaan seumpama tu, boleh perasan pula. Perasanlah bak dia ngaji hak kitab-kitab tinggi-tinggi, maqam ahwal, maqam fana, maqam fanaul fana, maqam baqa, syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Kembang lubang-lubang hidung waktu kan dengar. Bunyi tinggi lah. Pada ain pun tak mengaji. Ni kita bicara ni masalah bab rukun ni. Rukun berdiri, pindah pada rukun duduk, pindah pada rukun mengiring, pindah pada rukun melentang. Lepas tu tak apalah hak berdiri pindah pada melentang. Lepas tu nak menyempurnakan rukun rokok, rukun sujud pula. Pandai ni. Sebut semua kan hidayatus sibyan kita ni. Hidayatus sibyan, petunjuk bagi kanak-kanak, petunjuk bagi orang yang baru belajar. Tak ada orang kitab ni kok. Kanak-kanak sungguhlah. Bayi, baby. Yalah, nanti nak masuk bulan Ramadan. Bulan yang suci, nak beribadah kepada Allah. Lepas tu, masa diadakan kuliah fardu ain, melintahnya dah masuk bulan Ramadan, dia boleh mari khumur penuh masjid. Habis tua muda. Nak buat apa tu? Nak buat ibadah. Lepas tu, selama ni masjid buat majlis ilmu tu, kenapa kamu tak menitah? Waktu fardu ain. Lepas tu, orang mari-mari tu, dah jua. Tradisi, orang panggil. Tradisi. Bukan ibadah. Dia panggil adah. Adah lain, ibadah lain.
ibadah serta ilmu. Tapi ilmu tak panggil ibadah. Itu hanya adat tradisi. Jadi kita bicara ni dia kena mana? Kena susun molek ni. Kena susun satu. Maknanya kita kena mantap lah. Sebab kita nak kena bagi panduan kepada orang-orang yang uzur. Contoh tadilah mak kita, ayah kita, mak mertua, ayah mertua kita. Ada ni. Jadi kalau kita nak bagi panduan ni, kita kena mahir lah. Kita kena mantap. Kalau kita nak ajar kepada orang yang uzur tadi ni, orang tanya sepatah, Allah dah reti ya, jangan tanya banyak-banyak. Nak ajar sangat. Orang ni nak turut kita . Lepas tu nak turut banyak perkara lah dia nak kena soal. Sebab semayang ni semayang peseng lain dah. Dulu dia orang sehat, semayangnya berdiri. Uzur sedikit, pindah pada main duduk. Bertambah uzur, pindah pada mengiring, melentang. Mana apa tu? Mana apa? Dia berubah cara semayang. Jadi tukang nak bagi panduan, terutama sekali hak anak cucu lah. Hak memang hak tukang panggil apa? Penjaga, yang menjaga, yang menguruskan, yang khidmat tu lah. Yang khidmat. Kena ada ilmu sungguh lah. Anak ke, menantu ke, cucu ke. Kadang-kadang bagus sangat-sangat lah. Mandi mak ayah, bedok mak ayah, bedok. Tapi bak semayang, jadi macam wak ke mandi bedok kucing gitu je. Sungguh, kucing orang mandi sekarang ni. Tuang dia tak mandi besok bangun tuang dia. Tu ada mandi lagi. Kucing mandi dah, bedok, shampoo nak kucing dia. Tapi semayang dak kucing dia, dak mandi makan. Layang sangat-sangat. Ini pun samalah, layang sangat-sangat, khidmat sangat-sangat. Makan suat. Tapi bab ibadah semayang ada ni. Jadi macam jaga kucing sungguh jadinya. Orang yang uzur ni kadang-kadang dia pun tak berapa nak pandang molek dah. Ini kata penting, orang-orang hak jaga tu penting. Kalau hak uzur pun jahil, hak tukang jaga pun jahil, senang pula jadi kucing tak ni lah. Senang pula. Gimana? Tu kita nak bagi panduan, nak tunjuk ajar ni kena kemah molek. Jadi berkait dengan rokok sujud ni, asalnya kita kena rokok sujud dalam duduk. Nak dalam berdiri tu memang tak apa jalan dah. Dalam duduk. Orang yang semayang mengiring, orang yang semayang melentang. Orang semayang duduk tu, okeylah rokok sujud dia ni. Orang yang semayang berdiri tu macam biasalah rokok sujud dia. Bagi orang kuasa lah. Jadi sekarang ni persoalan rokok sujud bagi orang yang semayang mengiring dan bagi orang yang melentang. Mana kalau kuasa untuk bangun sekejap kepada duduk, wajib kena bangun kepada duduk. Untuk rokok dalam keadaan duduk, kemudian untuk sujud macam biasa atas latah. Jikalau kuasa. Tidak kuasalah golik dia. Hak melentang lagilah tidak kuasa nak bangun kepada duduk. Hak mengiring pun kebanyakannya tidak kuasa. Tapi kita tak boleh nak menetapkan atas situasi yang berbeza. Jadi apabila dia mengiring dan melentang, tidak kuasa nak bangun kepada duduk, maka dalam keadaan mengiring dan juga melentang, isyarat yang pertama dinyatakan di sini adalah dengan kepala. Tidak kuasa dengan kepala, barulah dengan mata. Tapi dia kalau sebab di sini dia bicara hak berkaitan dengan mengiring melentang. Dia bicara berkaitan dengan melentang. Melentang ni nak isyarat dengan badan memang tidak ada harapan. Kita kena ingat gini. Isyarat pada rokok dan sujud ni bukan hanya fokus kepada orang semayang mengiring
dan bukan hanya fokus kepada orang sembahyang melentang, bukan. Termasuk juga terkadang isyarat pada rukuk dan sujud kepada orang yang sembahyang berdiri. Sama telah orang yang sembahyang duduk. Termasuk orang yang sembahyang berdiri. Terkadang rukuk sujudnya isyarat. Mana contohnya? Orang yang melakukan pembedahan mata. Orang yang melakukan pembedahan mata, segomeko kawan tu jangok pergi mari pakai spek mata hitam no. Ayah haji pakai spek mata hitam. Oh, jangok dia. Mana? Memanglah dia orang segar. Tapi dia boleh tak nak rokok sujud macam biasa? Tak boleh. Sama lah. Ni abang uzur lah ni. Maka rokok sujud ni, yang pertama isyarat dengan badan, bukan dengan kepala. Isyarat dengan badan. Kepada rokok, isyarat dengan badan kepada sujud. Sampai masa selesai iktidal macam biasa, dia kena turun duduk ke latar, kemudian dia pun sujud isyarat dengan badan yang pertama, bukan dengan kepala. Isyarat dengan badan. Boleh tunduk setakat mana doktor benarkan ditunduk? Ni mungkin dalam keadaan yang tak sama. Tunduk setakat mana? Setakat mana boleh tunduk? Dia persoalan sekarang bukan persoalan belakang ataupun persoalan tengkuk. Dia persoalan dia setakat mana boleh tunduk hak berkait dengan mata dia. Ada ni. Maknanya kalau ni kadang-kadang orang menggunakan kepala ditunduk gini. Kan tak? Ditunduk gini dengan kepala. Tulang di belakang dia bermasalah ke? Tidak. Jadi sekarang ni kalau dia boleh tunduk gini, maknanya kalau dia menggunakan badan dia boleh ke depan lagi. Kepala serik lah. Sekarang persoalan dia bukan persoalan tulang belakang dan bukan persoalan batang tekuk. Persoalan dia biji mata. Ada ni, persoalan dia biji mata. Memang habis berdiri, lepas habis baca surah, dia pun. Lepas tu, apa? Tubuh dia masalah ke? Boleh tunduk gini. Kalau kamu tunduk dengan kepala, gini lah. Tapi kalau nak beri kadang sama, kalau buat dengan tubuh jadi mana? Buat tubuh dia gini. Lenggak sikit, jadi gitu. Wajib dengan tubuh, bukan dengan kepala. Pada sini. Dia bukan persoalan tulang belakang, dia bukan persoalan batang tekuk, dia persoalan mata. Wajib tunduk dengan badan. Bukan dengan kepala. Kalau dengan kepala saja akan jadi gini. Jadi makna nampaknya mata dia tu boleh juga tunduk. Kalau dengan tubuh ni boleh ke depan. Ke depan tubuh. Jadi begitu. Cukup lah. Cukup. Begitu. Tapi dengan tubuh bukan dengan kepala. Dia ada masalah tulang belakang. Malah dengan tengkuk. Sekarang ni tulang belakang dia comel. Masalah dia mata. Kenapa dia tidak menggunakan badan? Dia terus menggunakan kepala. Salah aturan gitu. Dan ni kita ni tak sebut pun badan. Terus kepada kepala. Sebab dia susun selepas daripada semayang melentang atas belakang. Semayang melentang atas belakang ni. Boleh nak angkat tubuh. Angkat kepala pun boleh tentu daripada bantal tu. Jadi kitab ni dia letak isyarat kepada rokok tersebut selepas daripada bicara hak semayang melentang atas belakang. Orang semayang melentang atas belakang boleh tak nak angkat tubuh? Kalau boleh angkat tubuh, tak semayang melentang atas belakang lah. Mungkin mengiring, mungkin semayang duduk lah, tubuh pun boleh angkat. Lepas tu dia bicara hanya berkaitan dengan angkat kepala. Yang mana belum tentu lah orang semayang melentang ni boleh angkat kepala. Maka tak bicara berkaitan dengan isyarat dengan badan. Dan kenapa masa bicara solat berdiri tu tak bicara isyarat dengan badan? Ini kitab Hidayatus Sibyan, kitab permulaan. Dan permulaan bagi orang nak belajar.
Orang nak mengajar, jangan pakai hak isi kitab permulaan saja. Yang problemnya, orang nak belajar permulaan. Hak tukang mengajar pun baca sendiri, ilmu pun permulaan juga. Tu pun orang nak. Hak mengajar tu sendiri pun. Ilmu permulaan tak lulu. Maknanya, kita tu sebenarnya, ilmu untuk orang mula-mula belajar. Orang mengajar kena faham molek. Bukan hanya berpandukan kepada kitab hak permulaan seumpama ni. Jadi yang pertama, isyarat dengan tubuh. Bola isyarat dengan kepala, bola isyarat dengan mata. Kalau dia tubuh tulang belakang dia bermasalah, barulah pergi pada tengkok, kepala. Jadi kalau letak contoh orang bedah mata ni kak, banyaklah kalau kita bedah mata ni. Tapi wallahualam lah dia setara mana dia boleh tunduk ke hadapan. Kita jangan pakai buah kita kena pakai hak doktor bagi panduan. Ada pula jenis cara ke doktor terokok sujud semayang kan. Dia pergi bedah mata dengan doktor. Lepas tu tak mau cari doktor pula. Bedah diri lah mata tu. Takut apa kau? Kalau takut apa kau pergi bedah mata. Tak sebab apa-apa lah. Ni masalah capu jahil lain pula ni. Ada. Doktor pesan cuma jangan beri kena air. Ni contoh. Ada ni. Kalau comak betul-betul dia tak peduli. Dia tak peduli. Dia beruduk macam biasa. Lepas daripada tu dia panggil apa? Dia panggil macam kuman gitulah. Wallahualam lah. Siapa ke sudah buat. Galilah mata dia. Mana gali? Gali dah orang kira. Apa? Lus gali ni hok. Gali. Mana ni? Dah mata mai duduk buat lepas buat gali tak lekat dah lah. Sebab apa? Dia tak dengar kata. Dia dengar kata. Maknanya kita buat ibadah ni dia ada aturan-aturan. Kalau ada keuzuran buat gini, keuzuran buat gini. Keuzuran ni boleh buat tak boleh buat, kita berpandu pada orang yang pakar bidang dia lah. Doktor beritahu macam mana. Kita mau pakai doktor tu ikut Yahudi sekarang dia kata. Ustaz pula. Pergi di hospital apa-apa doktor ikut Yahudi. Dia mari hospital pula. Doktor dok jek. Jek perambak balik. Sedap pula dia kata ke doktor ikut Yahudi. Doktor kerana wang ringgit sanggup ni korbankan akidah. Allah. Tu dah FB belakang tu. Dia cerita pula dia kata ke doktor seumpama tu. Bangga dia. Pergi kat doktor. Dia Yahudi kan doktor. Dia kata Yahudi, doktor ni pula kerana wang ringgit sanggup sanggup korbankan akidah. Ditulis pula dalam FB. Kata bangga dianya. Ada pula orang tukang sokong. Kata pening dah. Jadi Tuhan wari nyakit COVID ni, Tuhan uji dengan COVID ni kok. Jadi macam-macam. Jadi hak timbunya. Kena ikut lah. Kalau dia kata macam kita kena ikut. Air tak boleh pakai debutan lah, kita ikut lah. Jadi kalau kata doktor kata setakat mana, tunduk setakat ni. Dia panggil apa? Berapa darjah panggil tau. Dia ada darjah panggil tau. Bukan darjah kalau rendah ni, darjah. Itulah ni tegak. Kalau gini dia panggil apa? 90 darjah. 90. Ni tegak, ni rokok molek, rokok ke segar. Panggil apa? 90. Kalau tengah ni 45. Kalau doktor kata 90 memang tak boleh lah.
Kalau 30, 1/3. Boleh 1/3. Jangan sampai tengah. Dia contoh ni, wallahualam saya tak tahu ni. Jangan pakai saya kata ni. Ni saya buat contoh. Doktor kata, kalau sampai tengah 45 darjah tu boleh. Doktor kata jangan 45 tu ambil 30 darjah sudahlah. 1/3 je. Rokok betulnya gini. 90 darjah. Ambil 30 darjah. Betul 30 darjah gitu? Ikut dia kata lah. 30 ke 20 ke. Wallahualam lah. Kau macam mana orang melakukan pembedahan mata? Doktor kira okey je. Nak tunduk macam mana pun. Dah. Lepas tu selama mana pula tak boleh nak rokok macam biasa tu, selama mana pula dengar kepada apa yang itu oleh pakar dia lah. Dia pembedahan mata ni kira doktor pakar tau. Doktor biasa boleh bedah mata. Yelah doktor mata lah. Ada doktor mata biasa, ada doktor mata pakar. Doktor pakar. Jadi ikut pada hak dia bagi panduan. Maknanya orang bedah mata ni boleh isyarat dengan badan. Wallahualam, sebab dia boleh tunduk gini, mana boleh lah dengan badan. Isyarat dengan badan bukan dengan kepala. Tulang belakang bermasalah, barulah pindah dengan isyarat dengan kepala. Bukan kata tulang belakang tekak dia tu, tekak di bawah benda tu apa dia? Di bawah tu, tekak. Tengkok dia bermasalah. Mana tak boleh nak tunduk kepala, barulah isyarat dengan dua kelopak mata. Untuk rokok dan untuk sujud. Mana? Kemudian dia panjang lagi pula bicara isyarat ni. Kalau isyarat dengan badan sama, isyarat dengan kepala sama, wajib rendahkan isyarat pada sujud nak banding isyarat pada rokok. Jikalau boleh. Jikalau boleh. Kalau tak boleh, sama pun samalah. Antara isyarat kepada rokok dengan isyarat kepada sujud. Kalau tak boleh nak rendahkan. Sebab untuk sujud wajib isyarat tadi lebih rendah daripada isyarat kepada rokok. Jika kuasa. Ini mudah. Tu belaka ni jika kuasa belaka. Bukan nebeng, bukan memaksa ni. Jika kuasa. Mana? Adapun isyarat dengan dua mata, isyarat dengan kelopak mata, untuk rokok, untuk sujud sama-sama pejam rapat, tidak ada beza. Ada tengok dalam TV sekali, isyarat kepada rokok pejam sikit-sikit. Patut tukang mengajar tu dia buat kenyit mata dia. Dia suruh pejam separuh. Jangan pejam habis dia tu. Pejam habis untuk isyarat kepada sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Isyarat pada rokok dia kena bezakan. Maka pejam tu jangan pejam habis-habis. Dia pun buat Dia buat kena kenyit dia buat. Kata baik kamu pejam sebelah mata senang. Isyarat pada rokok pejam sebelah mata, isyarat pada sujud pejam di belah mata. Dah. Dia pejam untuk rokok, pejam rapat, pejam untuk sujud sama je. Tak ada beza. Yang wajib bezakan jikalau isyarat dengan badan dan juga isyarat dengan kepala, wajib kena rendahkan untuk isyarat pada sujud jikalau kuasa. Kalau kuasa sama pun samalah. Dia gitu. Yang wajib dibezakan. Adapun isyarat dengan pejam mata, rokok dengan sujud sama sahaja. Rokok dia orang nak tengok.
Jangan rapat. Payahlah nak buatnya. Dia buat macam jadi akhir mata je macam kenyik mata dia buat. Kena bezakan. Dah. Isyarat dengan mata, pejam rapat kepada rokok dan juga kepada dua sujud. Alhamdulillah. Dan jika lemah ia daripada isyarat kelopak matanya, maka hendaklah dilakukan sekalian perbuatan semua itu dengan hatinya juga. Inilah sehingga lemahnya, maka tiada gugur wajib sembahyang daripadanya sekali-kali. Tiada gugur wajib sembahyang daripadanya daripada seseorang sekali-kali, selama ada akalnya itu maujud, selama dia berakal. Siapa ke mata tak boleh nak buka pun, akhir sekalinya memperlakukan sama dengan hati. Kewajipan sembahyang tidak akan gugur sekali-kali selama berakal. Sakit habis sakit macam mana sekalipun, walaupun tinggal kulit, tinggal tulang sekalipun, kewajipan sembahyang tidak gugur selama berakal. Wallahu a'lam. Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 33. Baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adanya sifat takut akan Allah ini mendorong seseorang untuk berbakti dan mencintai Allah dan mengharapkan limpah kurnianya. Kerana dengan mendapat limpah kurnianya lah seseorang terselamat daripada seksanya seksa Allah. Takut di sini mendorong seseorang untuk lebih mendampingi Allah yang Maha Pemurah lagi penyayang. Jadi pendek bicara dalam kitab ni hak berkaitan dengan takut akan Allah. Dia tak mengharapkan limpah kurnia ni, dia tak bicara mana. Sebab bicara berkaitan dengan takut akan Allah ni, dia kena regu dengan bicara harap akan kurniaan, rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena sini dengan harap. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati, sama dalam kitab ni lah, sifat mahmudah yang kedua selepas sifat mahmudah yang pertama taubah ialah khauf, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dibicara takut akan Allah itulah dibicara berkaitan dengan raja, harap akan kurniaan Allah, harap akan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara harap dengan raja, antara khauf dengan raja inilah nak letaknya macam mana, mana banyak antara khauf dan raja. Ni dalam kitab Minhajul Abidin. Saya baca hak duha kemarin ni di Masjid Pada Kolam, memang sangat detail lah membicarakan berkaitan dengan khauf dan raja. Sangat halusi bicara berkaitan dengan khauf dan raja. Sebab khauf dan raja ni satu jalan yang sangat halus. Kalau tak kena letak, boleh bawa kepada putus asa daripada rahmat Allah. Boleh bawa kepada rasa aman, rasa sentosa daripada kemurkaan Allah. Yang menyebabkan putus asa daripada rahmat Allah kerana takut yang bersangatan.
yang membawa kepada aman, selamat, rasa lega kalau mati bila pejam rapat mata, kerana harapan tu lebih tinggi daripada takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pokok pangkal bicara berkaitan dengan takut akan Allah, harap akan rahmat Allah ni, balik kepada ilmu waktu tetaplah. Balik kepada ilmu. Nak takut tu dari sudut mana, nak harap dari sudut mana. Harap akan kurniaan, rahmat keampunan Allah, harap akan redha Allah. Tapi nak harap akan redha Allah, bab imannya macam mana, bab amal solehnya macam mana. Sebab orang yang Allah Ta'ala kurniakan kerahmatan dan keredaan adalah alladzina amanu wa amilus solihat. Hak Tuhan kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha daripada orang yang beriman dan beramal soleh. Kita pun haraplah keredaan Allah. Bila Allah redha, kita dapatlah rahmat dan keampunan kurniaan Allah. Jadi kita nak harap redha Allah ni, imannya macam mana? Balik pada ilmu. Amal solehnya macam mana? Zahir dan batin. Balik kepada ilmu. Faham tak ni? Harap tanpa ilmu, dia tak panggil harap, dia panggil umniyah. Angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Salah situ pula. Faham tak ni? Ini semua ni asas-asas fardu ain belaka. Asas-asas fardu ain belaka. Tapi permulaan bicaranya adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah daripada hamba-hamba Allah adalah oleh mereka-mereka yang berilmu. Nak timbul takut ni yang mendorong kita nak berbakti, nak beribadah kepada Allah, nak mencintai Allah ni, nak berbakti, nak beribadah, ilmu lah. Mencintai Allah ni pula, cinta Allah ni banyak tahap, banyak peringkat. Faham tak ni? Cinta kita sesama kita pun tak sama dah. Kita cinta, kita kasih, kita sayang, tapi tak sama sesama kita tu. Faham tak ni? Jadi cinta kepada Allah ni ada peringkat-peringkat dia pula. Mahabbah ammahnya mana, mahabbah khasahnya mana, kasih orang kebanyakan. Kasih orang kebanyakan ni bukan kasih akan Allah, kasih akan pahala syurga Allah. Tak apa dah panggil kasih akan Allah. Mahabbah khasah, mahabbah awliya ni kok gila lah maknanya. Kasih tahap gila. Tidak ada di bahasa mereka, melainkan hanya ada kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mahabbah awliya, kasih awliya. Kasih kita ni, kasih kepada Allah dan Rasul, kasih macam mana? Kita kasih ke Rasul. Mana besar kasih kepada Rasul dan kasih kepada anak bini kita? Saya nak bandinglah benda gitu. Dah kamu kasih akan Rasul ni, kasih macam mana? Kamu ingat tak Rasul? Tak boleh nak buat banding gitu. Ada kasih peringkat awam, kasih macam mana Allah dan Rasul, ikut perintah Allah Rasul tu kasih lah tu. Ikut perintah Allah tu panggil kasih. Ada ni. Kasih sebenar tu tak gerak lah tunya. Tu kasih peringkat awliya. Ni. Faham tak ni? Jadi waktu pokok pangkal balik kepada ilmu. Nak lebih mendampingi Allah Ta'ala pun nak damping macam mana kalau tak ada redha Allah. Nak takarrub, nak damping dengan Allah ni satu peringkat. Macam kita lah. Tidak dimurkai oleh orang-orang raja contohnya. Okey dah. Nak mendampingi raja, satu peringkat lain pula. Faham tak ni? Jadi samalah kitanya nak bicara takarrub, nak menghampirkan dengan Allah. Allah redha tak kitanya? Nak dapat redha Allah, beriman dan beramal soleh, kembali kepada ilmu. Faham tak ni?
Lepas tu kata ilmu semata-mata. Tanpa ilmu, tak ada timbul takut, tak ada. Orang yang jahil ni, orang yang sangat berani dengan agama Allah. Orang yang sangat debel dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh buat je. Tanya semayang, dia semayang je. Tanya jemaah, dia jemaah je. Tadilah. Akidah macam mana? Nanti kan Azazil, Iblis ketawa walaupun sujud 2 kali pun. Semayang macam mana? Berjemaah macam mana? Tak betul. Azazil ketawa je. Bahan kalau ketawa syaitan je. Dan hati macam mana? Penuh dengan riak, ujub, takabur. Waktu balik awal tu ahli neraka. Riak, ujub, takabur tu ahli neraka. Dia mari buat ibadah bulan Ramadan, mengampuni dosa. Kena faham molek. Ibadah mana yang mengampuni dosa? Dosa-dosa mana pula yang diampuni? Dosa mana yang diampuni dengan Ramadan? Dosa mana yang diampuni dengan sembahyang 5 waktu? Dosa mana yang diampuni dengan sembahyang Jumaat? Kena ngaji tu. Ni masuk bulan Ramadan, bulan keampunan. Tapi Tuhan nak ampun macam mana? Duduk dengan dosa besar, mengekali jahil fardu ain. Duduk dengan dosa besar, berpegang dengan akidah-akidah yang salah. Masuk bulan Ramadan, orang yang seumpama orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang celaka, Nabi kata. Fa inna syaqiyya man haruma fihi rahmatallahi azza wa jalla, Nabi kata. Orang yang syaqi, orang yang celaka ni, orang yang tertegah padanya pada Ramadan akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertegahlah, nak dapat rahmat macam mana? Duduk dalam keadaan dosa besar sentiasa. Masuk bulan Ramadan, bulan suci, akidahnya akidah yang kotor. Pada ni mengkali dosa-dosa yang diumpamakan dengan kotoran najis. Dosa-dosa diumpama dengan kotoran najis. Masuk dalam Ramadan, konon-konon dia harap-harap Ramadan tu mengampuni. Waktu bukan waktu. Kita nak masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kerahmatan, bulan yang dinanti-nanti Ramadan ni. Ada ni. Kena buat persiapan molek lah masuk dalam Ramadan ni. Ada ni. Ni. Boleh tengoklah bulan Ramadan. Boleh beza antara time kuliah fardu ain dengan bulan Ramadan time tarawih. Tarawih tu wajib ke sunat? Sunat. Dah sunat. Kenapa wajib fardu ain kamu tak mari? Hak sunat kamu mari ramai-ramai. Bawa sekeluarga. Ini ketua keluarga yang jahil dia panggil. Sepatutnya masa belajar fardu ain itulah ketua keluarga bawa seramai-ramai mungkin supaya keluarga dia belajar ilmu-ilmu fardu ain. Dah apa. Dia pun tak melintah. Ramadan dia bawa habis. Kecil besar dia bawa belaka. Anak dara pun dibawa belaka ke masjid. Makruh dah sebab dia keadah dia nak buat pasien dia. Ini orang jahil. Ni bulan Ramadan kadang-kadang jadi huru-hara. Sebab apa? Dipenuhi dengan orang-orang jahil yang hanya adah jua. Yang dimulai oleh orang yang terdahulu. Orang terdahulu gitu kan. Ramadan baru mari. Bulan lain tak mari. Jadi generasi dia akan datang, anak dia akan datang, bulan Ramadan baru mari. Bawa anak-anak pula. Anak-anak generasi akan datang pula, bulan Ramadan dia mari. Orang mengajar tak mari. Mari mana ni? Hak bawakan yang seumpama ni. Adah tradisi yang seumpama ni. Tak ada timbul takut, tak ada timbul apa. Kalau orang tahu jahil, orang tu sangat berani dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beranilah. Rokok sujud. Hak kita bicara hak bab syarat bagi rukun semata macam mana? Apa syarat rokok, apa syarat sujud, apa syarat berjemaah? Tak peduli. Beranilah orang panggil. Kita orang suruh kita buat kerja dunia, tu kerja. Kita tak berani kalau kita tak pandai. Rugi saja nanti punah barang orang ni. Tapi kerja agama kita cukup berani buat walaupun kita tak belajar dan kita beranggapan kita pandai. Sebab apa? Sebab tak nampak dia punya rosak punah tu. Tak kata keluar masjid, tak ada orang buat tadi, tak ada dalam markah pun. Tak ada gitu. Sebab tu dia jadi berani tu.
Tak ada berani. Kerja dunia ada kita berani. Orang tu buat apa-apa, oh minta maaf. Punah saja barangmu ni. Aku dah reti Dan apa mau buat hari tu hak barangmu? Aku tera-tera je jadilah dok ke barang lama dah. Kalau barangmu hak baru tak usahlah cari-cari orang pandai. Sebab apa hak tu jelas. Kalau buat jadi napok, buat tak jadi napok. Ni buat ibadah ni tahu tak tahu lepas dia mati. Lepas dia mati kosong, gelap gelemak. Tapi berani sangat-sangat. Berani sangat-sangat. Orang jahil ni memang orang yang sangat berani. Berani buat ibadah dalam keadaan dia tak peduli ibadah dia tu betul ke tak betul. Kata-kata pokok pangkal balik pada ilmu. Nak masuk bulan Ramadan ke, kita bukan masalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ni hadiah. Hadiah kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh, besar dah pahala. Dah tak cukup. Sebab ummah Nabi kita ni ummah yang umur pendek. Beri hadiah Ramadan. Biar pahala orang beriman tak berganda-ganda, pahala orang beramal soleh tak berganda-ganda di bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan je nak amal soleh. Ada ni. Dan di bulan yang tawaran hak besar ni, maka perbanyakkan amal sunat. Amal wajib dengan belajar, dengan amal, dengan belajar fardu ain, dengan amal, hak tu sentiasa. Amal sunat sentiasa dah buat, masuk bulan Ramadan, lagilah dia mempertingkatkan amal sunat. Bukan kewajipan fardu ainnya tidak, kewajipan hak bab ilmunya tidak. Masuk dalam Ramadan, konon-konon nak tarawih. Konon-konon nak tarawih. Ni adah budaya. Tunggu nanti 15 Syaban, penuh pula 5 malam nisfu pula. Bagi apa ni? Puak sepu pula mari. Gitu je. Ada budaya yang diterapkan oleh orang terdahulu, diterapkan oleh orang sekarang untuk anak cucu dia akan datang. Ni ketua keluarga yang jahil agama, yang merosokkan diri dan merosokkan keluarga sendiri, tak boleh bawa diri, tak boleh bawa keluarga kepada jalan agama yang sebenar. Nak bawa diri, nak bawa keluarga belajar agama sebenar, balik kepada ilmu. Balik kepada ilmu. Kena sentiasa belajar molek. Pada ni. Cuma kita ni alhamdulillah, kuliah duha kitanya Ramadan insya-Allah berjalan macam biasa. Kita boleh meneruskan belajar ilmu fardu ain yang pahalanya cukup besar. Di bulan Ramadan berganda-ganda 70 pula. Sekali duha di bulan Ramadan macam 70 kali duha di bulan yang lain. Kita setahun 50 kali je dak. Boleh tak 50 kali? Yelah 4 kali sebulan kan. 4 kali sebulan ada jugalah 5 kali tu. Jadi 50 lah, 50 minggu lah dah, panggil 50 minggu. Sekali kuliah duha bulan Ramadan gandaan 70. Itulah. Anak duha, kuliah maghrib kok tertangguh. Tertangguh kuliah fardu ain kerana nak fokus pada amal ibadah sunat tarawih, semai sunat tarawih. Bagi orang yang fardu ain dia selesai dah, tak apa buat gitu. Bagi orang fardu ain tak selesai lagi, dia tinggal je belajar fardu ain, kembali berdosa besar. Di bulan Ramadan, nantilah Syawal kita sambunglah pula belajar hak kewajipan fardu ain, kewajipan tak boleh nak tangguh-tangguh. Nak nanti Syawal tak boleh nak nanti-nanti. Tambahan pula ilmu fardu ain ni sebenarnya wajib diajak oleh ibu bapa kita. Tak perlu kita belajar pun sebelum kita masuk umur balik. Tak ada kuliah maghrib ke, tak ada kuliah duha ke, tak ada apa. Sebab kita ni mak ayah kita ajar dah fardu ain tauhid fiqh tasawuf sebelum kita masuk membalik. Tapi tak ada. Balik kita dengan jahil. Lepas tu kita mengakali jahil fardu ain berpuluh-puluh tahun. Kemudian barulah nak bertaubat, nak belajar fardu ain. Ramadan kita tangguh dululah. Boleh ke tangguh kewajipan belajar fardu ain yang wajib ijma' ulama? Tak kita nak semai tarawih. Semai tarawih tu sunat.
Tak nanti buat lepas isyak. Buatlah tengah-tengah malam pun. Bahkan kita berjemaah tarawih di awal-awal malam tu. Dan kita i'anatu talibin minal bid'il kusala. Bid'ah orang malah. Sebab apa? Sebab Nabi berjemaah tarawih 3 malam bukan lepas isyak. Nabi balik dah, sahabat balik dah. Nabi keluar semula di tengah malam. Sebab tu malam Nabi jemaah tarawih malam pertama di 3 malam. Tahun yang pertama diwajibkan puasa Ramadan. Malam pertama tu tak berapa ramai sahabat. Sebab apa? Sebab Nabi bukan buat lepas isyak. Nabi bukan buat lepas isyak. Ni buat tengah malam. Lepas tu kita lepas isyak ni minal bid'il kusala, bid'ah orang malah. Marah pula ke puak tarawih. Mana? Kita musim-musim Covid ni. Kita ajak anak beranak kita lah semai tarawih. Tengah-tengah malam sikit. Dah cukup 20 rakaat. Pagi-pagi pula bangun awal sikit. Sebelum sahur kita cukup 20 rakaat. Buat anak beranak. Cukup 20 rakaat. Bangun tengah sebelum sahur tu pula. Boleh tahajud. Tarawih boleh pahala tarawih. Boleh pahala tahajud tarawih tu juga. Dan yang witir pula. Boleh pahala witir. Dan boleh pahala tahajud pula atas nama witir tu. Mana kita atur sendiri. Kita ada ketua keluarga kan. Berjemaah. Dan keadaan musim gawat sekarang ni lah. Musim gawat ni kan. Yang kita duduk bolong dengan puak-puak ni. Puak-puak hanya nampak Ramadan je. Nampak nak pergi ibadat. Mana kita belajar molek. Kita bawa keluarga kita molek. Jangan ikut orang ramai. Lihat ni. Tapi kitanya lemah. Dak buat sejik kok, pakai dak buat. Ada orang baru boleh buat. Tak ada orang jadi lemah nak buat. Sebab apa? Kita banyaknya nak ada orang tengok kita. Lemahnya kita. Tapi ikhlas, kita ikhlas kerana Allah. Tapi ikhlas tu lah capu juga. Kalau ikhlas solid 1%, sama aja depan orang ke di rumah ke sama. Tapi kita ikhlas lemah, gitulah. Kita orang awam. Kodok gitulah. Dan kalau kita rumah tak boleh buat. Kalau buat sejik boleh buat. Panggil dak ikhlas ke? Ikhlas. Tapi ikhlas dak solid. Doktor dari pahala ke? Boleh pahala lah sebab ikhlas. Tapi oleh kerana ikhlas dak solid, pahala pun dak solid. Tapi alhamdulillah lah. Kodok kita orang awam. Zahid yakni tidak mencintai mata benda duniawi. Ini sifat kepujian yang ketiga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.